Bagi dia, anak sulung dia ni masih lagi hidup dan dia berharap sangat dia dapat jumpa lagi anak dia. Today is all about story. Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. So hari ni aku nak share satu kisah bagi aku sangat-sangat menyedihkan. Beberapa hari yang lepas ada yang request dekat aku untuk ceritakan tentang kisah Pondok Pak Ya. Aku pada awal tu memang tak berapa familiar lah pasal apa Pondok Pak Ya ni. Bila aku cuba gali dekat Google, so aku jumpa rupa-rupanya Pondok Pak Ya ni adalah sebuah kisah ataupun sebuah tragedi yang sangat-sangat meruntun hati. Seriously, cerita ni memang agak sedih. Pondok Pak Ya tu tadi sebenarnya adalah sebuah sekolah agama dan ada pelajar tahfiz yang telah terkorban disebabkan kebakaran yang terjadi dekat pondok tu. Kejadian kebakaran ni hampir 32 tahun yang lalu, so memang dah lama, dan aku akan ceritakan dekat korang macam mana kejadian tu terjadi serta reaction family mangsa ni bila diorang tahu ahli keluarga diorang telah terkorban disebabkan kebakaran tadi. So without wasting any time, let's get started. Sebelum ni kita dah pernah dengar tentang kebakaran yang pernah terjadi di sebuah tahfiz, iaitu Pusat Tahfiz Darul Quran Iftifakiyah di Jalan Keramat Ujung pada September pada tahun 2017. Kejadian ni sebenarnya merupakan kes kedua yang terbesar yang pernah terjadi melibatkan sekolah agama. Dan kejadian pertama yang terbesar pernah terjadi dekat Malaysia adalah of course lah kejadian kebakaran Pondok Pak Ya. Kes yang kedua dulu ni terjadi pun dah cukup menyayat hati kita bila kita tengok video-video yang viral yang mana ada budak-budak tahfiz tu melambai-lambai tangan keluar daripada tingkap minta pertolongan, tapi jiran-jiran dekat situ tak boleh nak buat apa-apa sebab kebakaran memang api itu memang sangat besar. Itu kes yang kedua. Korang bayangkan kes pertama yang terjadi dekat Pondok Pak Ya ni macam mana. Dalam kes yang kedua tu, seramai 23 pelajar tahfiz telah terkorban. Kejadian Pondok Pak Ya ni pula terjadi 32 tahun yang lalu, iaitu 22 September pada tahun 1989. Dia punya bulan tu sama dengan kes yang kedua ni, bulan September juga. Kebakaran yang terjadi di Pondok Pak Ya ni terjadi pada pagi Jumaat di Yan, Kedah. Seramai 27 orang pelajar perempuan sekolah agama tadi telah menjadi korban kebakaran. Cara diorang meninggal memang sangat-sangat tragis bila 8 buah asrama yang diorang duduk tu terbakar hangus. Benda ni jadi dalam sekitar pukul 1 pagi ke atas macam tu. Pada masa tu pelajar asrama ni semuanya tidur nyenyak. Dan masa-masa yang terlibat dalam kejadian ni 13 tahun sampailah ke 18 tahun. Punca kebakaran adalah disebabkan sebatang lilin yang digunakan oleh seorang pelajar dekat situ untuk buat ulang kaji. So lepas dia dah habis tadi ni, dia lupa nak padam lilin tadi dan lilin tadi tu dikatakan telah terjatuh dan terus membakar tilam. So api tadi ni memang sangat-sangat cepat marak sampai kan tak dapat nak dikawal. Dekat situ ada 8 buah blok asrama dan bangunan-bangunan asrama ni semuanya diperbuat daripada kayu. That's why lah api tadi ni memang cepat sangat marak ke bangunan asrama yang lain sebab semuanya bangunan dekat situ diperbuat daripada papan. 8 buah asrama tadi ni boleh menempatkan 600 orang pelajar. Dan yang tragisnya, ke-8 buah asrama ni semuanya terbakar hangus. Api tadi dikatakan bermula daripada blok E. Kemudian api itu telah merebak ke 7 buah blok yang lain. Jadi disebabkan kebakaran ni seramai 27 orang pelajar tahfiz telah meninggal dunia. Pelajar-pelajar lain yang selamat daripada kebakaran tu semua melarikan diri dan berlindung dekat rumah jiran yang ada berdekatan dengan sekolah diorang. Aku nak kongsi pengalaman pula daripada side mangsa yang berjaya selamatkan diri daripada kebakaran tu. Mangsa ni dia bernama Nurul dan dia menginap di asrama blok E. Nurul kata biasanya pada pukul 11 malam diorang ni dah kena tidur tau. Even dah pukul 12.30 malam diorang diwajibkan untuk tutup lampu. Tapi masa tu ada juga yang nak study sebab exam dah dekat. Disebabkan lampu tadi tak dibenarkan untuk buka, so biasanya diorang akan guna lilin lah untuk study. Pada malam kejadian iaitu pada malam Jumaat sekitar pukul 1.30 pagi, Nurul ni terbangun disebabkan dikejutkan oleh kakak dia. Time tu kakak dia macam, Nurul, cepatlah bangun, cepat. So Nurul ni pun terbangun dalam keadaan terkejut dan dia pun masih lagi mamai dan dia pun berjalan keluar daripada bilik tu dengan kakak dia dengan selimut yang dia pakai dekat badan tu, itulah yang dia bawa keluar sampai dia terlupa untuk pakai slipper. Semua orang pada masa tu disuruh untuk tunggu di luar kawasan sekolah. Api masa tu memang dah makin besar dan api tu sampai bernampak dekat bumbung asrama. Pelajar-pelajar tadi telah diarahkan untuk berkumpul dalam kelas mengikut asrama masing-masing. And then diorang pun mulalah kutip nama pelajar-pelajar yang ada. Nama yang tak ada dalam senarai ni, diorang mula mencari sama ada
pelajar-pelajar tadi tu dia balik kampung ataupun masih ada dekat kawasan sekolah. Lepas tu pengetua sekolah ni minta diorang ambil wuduk and then tunggu dekat surau. Settle je solat subuh ni, diorang tak dibenarkan untuk berkeliaran dan diminta tunggu dekat surau sampai semuanya settle. Dekat kawasan area asrama tu pula ramai gila geng-geng ibu bapa ni yang sedang mencari anak-anak diorang. Bomba pada masa tu memang sangat-sangat busy sebab diorang ni tengah mencari mangsa-mangsa yang terkorban. And then orang kampung pula mula memenuhi kawasan sekolah sebab diorang nak tengok apa yang terjadi. Tak lama lepas tu pengetua sekolah ni mula menyebut nama-nama ataupun mula membaca senarai nama pelajar yang telah terkorban dalam kebakaran tadi. Time ni suasana memang sangat-sangat menyedihkan dan ada yang menangis bila diorang tahu kawan-kawan diorang ni dah pun tak ada. Semua mangsa-mangsa tadi telah dikebumikan dalam satu liang lahat di tanah perkuburan Batu 15 Padang Lumat. Sebelum kejadian tu ada seorang mangsa ni dikatakan dia punya perangai tu macam pelik sikit, orang kata buang tebiat lah kot. Mangsa tadi ni dikatakan bagi semua buku-buku dia dekat kawan-kawan dia. Padahal sebelum ni dia memang tak bagi langsung kawan dia pinjam buku dia. Sebelum kejadian tu mangsa ni dah kata dekat kawan dia, siapa nak ambil buku ni, ambil lah. Kawan dia pun macam pelik lah sebab dia sebelum ni tak pernah offer pun buku dia. Tiba-tiba sebelum kejadian kebakaran tu dia offer kat kawan-kawan dia, siapa yang nak buku tu ambil je, dia bagi. So lepas daripada kejadian tu baru diorang sedar sebenarnya tu adalah tanda-tanda yang menunjukkan yang kawan diorang tu akan pergi buat selama-lamanya. Aku nak cerita pula reaction keluarga mangsa bila diorang dengar khabar yang mengejutkan ini. Salah seorang mangsa adalah Rohani yang berusia 16 tahun dan dia telah menjadi korban kebakaran. Rohani ni merupakan anak kelima daripada 7 orang adik-beradik dan dalam adik-beradik tu dia lah yang paling manja sekali. Masa hari tu, family dia memang dah dapat info kata pondok Pak Ya ni terbakar. Tapi diorang ni fikir kebakaran tu kecil je, tak adalah sampai melibatkan nyawa orang. Zaman tu handphone memang tak famous lagi lah macam sekarang. Sekarang ni bersepah-sepah dekat kedai, harga RM200 pun dah boleh dapat phone. So disebabkan zaman tu bukan zaman viral macam sekarang, mak dan ayah dia pun keluar pergi menoreh macam biasa. Lepas dah settle menoreh, ayah Rosnani ni dengan adik dia pergi ke pondok Pak Ya untuk tengok. Masa on the way nak ke pondok Pak Ya tu, ayah dia dah pesan dekat adik dia. Ayah dia kata, bila ayah dia dah sampai kat sana, rupanya anak dia yang bernama Rosnani tu tersenarai antara pelajar yang telah terkorban. Berita sedih tadi ni membuatkan si ayah ni dia tak mampu nak tahan air mata dia. So family Rosnani yang lain pun sedang menunggu berita tentang sama ada adik dia ni selamat ke macam mana kan. Masa tu family Rosnani yang lain ni tengah tunggu beramai-ramai sambil makan borambai. Bila ayah dia balik dan ayah dia cerita yang adik dia orang memang dah tak ada, masa tu dia orang kan tengah makan borambai. Borambai yang ada dalam mulut dia orang ni terkeluar macam tu je. Sebab dia orang memang tak jangka adik kesayangan dia orang ni Rosnani akan tinggalkan dia orang buat selama-lamanya. Dia orang pun tak sempat nak menatap wajah Rosnani buat kali yang terakhir sebab urusan pengebumian dia nak dilakukan dengan cepat. Lagipun jenazah adik dia memang dalam keadaan yang sangat-sangat tragis di mana badan mangsa ni melecur teruk. Lepas tu tangan dan kaki dia yang sebelah ni putus, sebab itulah diorang nak kebumi jenazah dengan cepat. Satu lagi kisah yang aku nak kongsikan dengan korang ni tentang seorang ayah ni, dia pengsan bila dia dengar khabar yang anak dia dah meninggal. Anak dia bernama Nur Asia dan merupakan anak sulung diorang. Dan pada masa tu Nur Asia ni baru berusia 13 tahun. Disebabkan kejadian ni, si ayah tak boleh nak move on dan dia tak boleh terima hakikat. Hampir setahun jugalah dia tak boleh nak move on. Setiap kali dia habis menoreh, dia akan pergi ke pondok Pak Ya. Biasanya dia pergi dekat pondok Pak Ya tu bukan dia termenung ke apa, tak. Dia cari anak dia dekat kawasan sungai belakang sekolah, dekat kawasan sekolah dan sekitar kampung. Bagi dia, anak sulung dia ni masih lagi hidup dan dia berharap sangat dia dapat jumpa lagi anak dia. After setahun lepas tu, barulah ayah dia ni okey sikit lepas dinasihati oleh Pak Ya sendiri, iaitu founder kepada pondok Pak Ya. Bukan ayah dia je yang tak boleh move on, tapi mak dia pun sama juga. Mak dia ingat lagi, Asyah ni selalu tanya adik dia, antara diorang berdua ni siapa yang akan mati dulu. Sebabnya tarikh lahir Asyah dengan adik dia memang sama. So bila dia selalu tanya macam tu dekat adik dia, mak dia ni pun macam tak senang hatilah. Dan mak dia kata tak baik cakap macam tu. Tapi respon Asyah ni, dia diam je, dia tak ada nak jawab ke apa. Start daripada kejadian tu, mak Asyah ni memang sangat trauma bila dia tengok kereta polis ataupun bomba. Sebab masa tu kereta bomba dengan polis ni memang penuh dekat kawasan persekolahan. Selepas kejadian ni, pihak pengurusan sekolah agama mula menitik beratkan keselamatan pelajar. Diorang tak nak kejadian sama ni berulang lagi. Sekolah tadi tu telah mendapat dana untuk dibangunkan kembali dan negara Brunei ada juga menyumbangkan dana diorang kepada pondok Pak Ya. Ada segelintir pelajar yang terselamat daripada kejadian kebakaran tu. Diorang ni ada kesan kebakaran lecur dekat kulit-kulit diorang, dan kesan tu tetap ada even diorang ni dah pun menjalani kehidupan masing-masing. Walaupun kejadian tu dah terjadi 32 tahun yang lalu, tapi masih lagi menjadi sebuah memori hitam buat bekas pelajar pondok Pak Ya.
Bagi aku kisah pada kali ni memang sangat-sangat menyedihkan. Aku tak dapat gambarkan macam mana traumanya pelajar-pelajar tadi tu berusaha menyelamatkan diri diorang. Ada yang selamat tapi badan lecur sebab kena api, tapi alhamdulillah diorang survive. Aku rasa trauma yang memberi kesan kepada diorang tu memang sangat-sangat besar. Dan semoga roh-roh mereka yang telah pun terkorban dalam kejadian ni ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman, insya-Allah. And yeah, that's it for today. Dan aku harap korang enjoy dengan video aku. Pada korang yang belum lagi subscribe channel ni, jangan lupa untuk subscribe, turn on notification, like, komen dan share. Dan jangan lupa juga untuk follow aku di Twitter dan juga Instagram. So dekat Instagram aku ni lah korang boleh tahu live aku macam mana, apa yang aku buat. Okay, so easy. So just type nama Nina Arifin, okay. Dan kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.